Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada adik-adik semua. Welcome to Contract Estimation. Hari ini saya akan menerangkan berkaitan tentang Contract Estimation, iaitu kontrak dan taksiran. Siapa khabar semua? Saya harap semuanya sihat sentiasa lah. Setiap kali kelas kita akan ada scan barcode ni, QR code. QR code ni untuk adik-adik memberikan bukti kepada saya yang mengatakan adik-adik telah memasuki kelas ini. Dan ini adik-adik mesti kena slide dan juga bukan slide, maksud saya gunakan telefon, dan insyaAllah nanti saya akan bagikan link lah untuk pada setiap kelas. Sebelum tu kita nak kenal dulu kontrak taksiran ni apa sebenarnya. Saya terangkan berkaitan tentang lecture plan dulu ya. Pastikan adik-adik semua memasuki kelas yang betul. Kelas yang betul tu iaitu kontrak dan estimation. Kontrak dan estimation. Pastikan juga adik-adik kod kursus yang adik-adik daftar adalah DAC 21402. Yang mengajar untuk sesi ini adalah saya dan juga Dr. Hairudin. CLO dan PLO ni adik-adik boleh lihat di sinilah. Jadi ini yang kita akan capaikan selepas daripada proses pengajian dan pembelajaran yang akan datang, yang kita akan jalani selepas ini. Lecture plan juga. Ini adalah mapping yang adik boleh lihat lah. Kita ada PLO sehingga 13. CLO 1, CLO 2, CLO 3. Transfer skill. Apa yang ada dalam kredit dalam subjek ini iaitu dua ya. Problem solving and scientific skills. Jadi adik lepas ni adik boleh menyelesaikan masalah. Ni projek ni, ada projek lepas ni. Dan juga communication skill. Dan ada pembentangan selepas ini juga. Kita ada 6 topik yang kita akan cover. Yang pertama adalah contract procedure and regulation. Kejap lagi kita akan belajar benda ni. Yang kedua adalah tender. Yang ketiga adalah contract administration. Yang keempat adalah estimation in civil engineering. Yang kelima adalah build up in rate. Build up rate. Ni senang je. Saya rasa adik-adik boleh cover insyaAllah. Dan last sekali, ini adalah projek kita. Quantity measurement. Inilah last sekali lah. So, adik-adik boleh lihat juga apa yang di cover, CLO dan sebagainya di RPP. Saya akan attachkan di dalam author. Jangan risau. Lecture plan ni, kita continuous assessment kita akan cover quiz 1, 5 markah, quiz 2 akan cover chapter 4 sehingga 6, 5 markah. Online test, buat masa ni kita akan online lah. 10 markah bagi test 1, test 2, 10 markah. Nampak macam senang, tapi sebenarnya agak sukar sikit untuk memilih jawapannya. Assignment individual, 10 markah. Project group, project report group, 20 markah. Banyak tu markah tu. Jadi adik-adik kena fokus dalam continuous assessment kalau nak dapat A lah. Dan project presentation 10 markah. 10 markah. Final assessment yang untuk final examination. Buat masa ni kita dalam RPP kita letak face to face lah. Tapi kita tak tahu kondisi akan datang ni macam mana. 30 markah. Jadi walaupun adik-adik dah ambil cantik dah result semua, continuous assessment semua dah okey, tapi tiba-tiba final exam tak ambil, tak boleh. Adik-adik mesti wajib kena ambil final exam. Pastikan adik-adik walaupun 70 markah dah lulus, tapi tidak, sepatutnya adik-adik mesti kena ambil juga final exam untuk melengkapkan subjek ini. Mostly pelajar-pelajar yang sebelum-sebelum ni ramailah dapat A. Alhamdulillah. This is reference. Adik-adik boleh rehatlah reference kat sini. Dan mestilah wajib hadir 80% kurang-kurangnya daripada keseluruhan. Disebabkan pada musim ini PKPP ni, so adik-adik mestilah kena hadir
melalui online. Mesti cakap tadi attendance. Dan mesti kena hantar semua assignment tu. Itu melengkapkan kehadiran adik-adik semua. So, pastikan ikuti apa yang saya akan ajar ini. Okay. So, kita punya RPP ni pada 4 Oktober. Okay. Okay, this is my planning. Biasa setiap kelas saya akan bagikan planning saya sendiri. Okay, planning ni adalah pertama, quiz online 1. Quiz 1 online. Chapter 1 hingga chapter 3. Ini adalah 5 markah lah. Okay, kita akan cover, ini tarikh-tarikhnya. Saya nak minta adik-adik letak tarikh ni pada diari masing-masing. Okay. Dan chapter 1, ini kuisnya pada 25 Oktober, week yang ketiga. Okay, chapter 2 dan sebagainya. Boleh lihat di sini, okay? Okay, kuis yang kedua akan cover chapter 4 sehingga 6. Okay, 4 sehingga 6. Adik-adik lihat, saya dah update kat sini. Tarikh-tarikh yang masing-masing adik-adik kena tahu. Jadi tak perlu saya nak remind dia lagi, yang hari ni ada kuis tak? You kena tahu bila waktu kuis. So saya tak perlu lagi. So kalau you miss this quiz, so tak adalah markah tu. Okay? Okay, test. Okay, test ada 2. Iaitu test 1 dan juga test 2. Okay, 10 markah. Kita akan buat pada test 1 kita akan buat pada minggu yang ke-6, dan juga test 2 kita akan buat pada, insyaAllah kita akan buat pada minggu yang ke-10. Okay, assignment individual. Okay, 10 markah. Wow, banyak tu. So, you all mesti kena betul-betul fokus. So, ada 12. Wah, banyaknya. Memang banyak assignment. Sebab kan proses kita pembelajaran ni secara begini. So, kita kena cover banyak assignment. Tapi kalau you kurang, so tak ada masalah lah. Kita akan kira berapa jumlah assignment yang saya berikan. Okay. My planning. Okay. Project report. Okay. Adik-adik, pastikan satu grup adik-adik tidak boleh lebih daripada 3 orang. So, sekarang, you boleh cari kawan-kawan you untuk pilih 3 orang kawan-kawan saja untuk satu grup you. Okay. Set up your own company with your team member. Okay. Your group task is to find out the drawing plan. Okay. For substructure only. Okay. Nanti saya tunjukkan substructure ni apa ya. Okay. Please provide the bill of quantity for every element of excavation work, concrete and reinforced work to pad footing, concrete and reinforced work to ground beam and others. Others lah. Okay. So, apa ya substructure ni? Okay, mi adik lihat kat sini. Substructure ni kat bawah ni je. Dia bukan kat bangunan atas ni. Dia kat bawah je. Kat bahagian foundation. Okay. Submit this project before 31 Disember. Set your diary. Okay. At 5 PM. Okay. Saya sangat strict mengikut pada masa. Saya harap adik-adik boleh hantar sebelum pada waktu ini. So, jika ada masalah, boleh terus WhatsApp ke apa ke. Tak ada masalah. So, do not replicate and plagiarism. Jangan meniru. Senior-senior lain pun jangan meniru. Okay. You buat your own. Sebab lepas ni you akan buat benda ni masa you kerja nanti. Okay. Set up your group not more than 3 students lah. Okay. Tidak boleh lebih daripada 3. 2. Okay. Kalau you rasa okay. Okay. Apa yang adik-adik perlu submit sebenarnya? Report submit ni, you kena ada introduction your project and organization of company. Okay. Drawing plan. Build up rate for this project, quantity measurement and conclusion. So now you set up your own business, your own company. Lepas you dah set up, okay, you pergi ke seterusnya, iaitu you kena cari drawing, iaitu substructure. Carilah drawing. Drawing tu you boleh minta dengan siapa-siapa. Cakaplah dengan senior ke apa ke. Saya nak pada minggu yang ke minggu apa you nak? Okay, saya bagilah masa. Minggu yang ketiga, saya berikan masa kepada you untuk you carikan drawing dalam bentuk AutoCAD lah. It's better AutoCAD. Then you maklum kepada saya sekali you dah ada projek. So, kita boleh set up dan saya akan bantu setiap masa untuk projek you. Okay? Okay. Okay, we go to the next. Okay. Ada lagi. Okay, project presentation. Bila kita dah buat project report, mestilah kita nak present. Nanti saya tak faham apa yang you bebek buat seorang-seorang dalam report tersebut kan. Okay, your task to make a video less than 3 minutes. Pastikan video you all mesti kurang daripada 3 minit. Very simple. Very simple. Very easy dan simple. Okay.
The video describe regarding the project and how you calculate for every part substructure. Okay. Submit to me on Telegram before 3/1, 2021. Okay. Januari, 3 hari bulan. Okay. Sebelum pukul 5 petang. Compulsory in video, iaitu Center of Diploma Studies logo. You kena ambil lah logo, tepek kat situ. Okay, yang kedua, title of project. Kalau you kata project tu berkaitan tentang perdana teres, so tulislah kat situ perdana teres. Okay. Yang seterusnya, name of code of subject. Apa kod subjek ni? Okay. Next, your class section. Okay, your class section. Kelas apa section you? 7 ke, 8 ke, 9 ke? Okay. Your session. Okay, tahun semester ni semester apa? Semester 1, session 2021. Okay, your name and also matric number lah. Okay, dan pastikan nak masukkan juga nama pensyarah ke dalam video tersebut. Okay, describe regarding the project, how you calculate for every parts lah. Ini yang crucial, sangat penting, yang you kena mesti ada dalam tu. Dan kalau saya tak faham, saya akan tanya. Saya akan tanya, nanti adalah cara yang saya akan tanya. Okay, so last kali adalah final exam. Final exam kita akan cover untuk semua topik. Okay, next. Okay, thank you. This is the ice breaking for this subject. So now, what we go to, tada, chapter 1. Kita kena terus belajar. Okay, chapter 1, contract procedures and regulation. Okay, by me lah. Okay, sebenarnya walaupun perempuan dalam bahasa Inggeris, sebenarnya konsep taksiran ni kalau ikut pengisian ni dia dalam bahasa Melayu je. So adik-adik semua boleh jawab dalam bahasa Melayu. Okay, no worries. Okay, ini yang ada dalam RPP yang kita cover ini semua. Okay, next. Okay, pengenalan. Topik ini merupakan pengenalan asas terhadap kontrak binaan bagi kursus kontrak dan taksiran. Topik ini meliputi tujuan dan kepentingan kontrak dalam industri binaan, pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak binaan, prinsip kontrak, definisi dan elemen-elemen kontrak yang ada dalam pembinaan tersebut. Okey, definisi kontrak. Okey, saya nak minta adik-adik, kalau boleh you all hafal benda ni. Okey, biasa ni inilah soalan application yang selalu datang kan. Okey. Apa kontrak-kontrak ni? Hai, kontrak perjanjian ke, kontrak perkahwinan ke kan? Okey, ini kita fokus kepada kontrak pembinaan. Okey, kita ada Akta Kontrak 1950, suatu perjanjian yang berkod kuasa di bawah undang-undang. Yes, betul. Sir William Anson 1975 mengatakan suatu persetujuan yang mengikat dari segi undang-undang yang dibuat di antara dua atau lebih pihak. Hak-hak terhadap persetujuan diperolehi oleh satu pihak atau lebih bagi sesuatu tindakan atau penahanan diri daripada melakukan sesuatu oleh pihak yang satu lagi. Di bahasa ni sebenarnya translate. Okey, inilah penahanan diri. Maksudnya adalah satu kontrak yang mana kita terbatas untuk melakukan sesuatu yang lebih daripada kontrak tersebut. Macam gitu. Contoh, kita kata nak buat rumah bentuk 4 segi. Sedikit simple sesuatu yang simple. Kita nak buat rumah bentuk 4 segi. Tiba-tiba kita kata kita nak buat suka hati kita lah nak buat rumah 3 segi. Tidak, itu maksudnya melepasi kontrak tersebut. Faham kat situ? Okey, next. Okey, bidang-bidang kontrak ni dia ada 3. Ini yang pertama iaitu kontrak bekalan. Okey, ini sangat biasalah kalau adik tengok. Okey, membekal dan menghantar bahan-bahan, barang-barang atau kelengkapan, misalnya bahan binaan, kelengkapan pejabat dan sebagainya. Macam ni, macam contoh kita kat kedai hardware lah. Kedai hardware kan dia ada membekalkan bahan-bahan, contoh pasir, batu-bata, kayu dan sebagainya. Ini kontrak bekalan. Kontrak yang kedua adalah kontrak kerja. Okey, yang meliputi bukan sahaja membekalkan tenaga buruh dan bahan binaan tetapi juga menyiapkan kerja, contohnya kerja bangunan, kejuruteraan awam dan lain-lain lagi. Ni maksudnya kerja. Kita nak buat flyover. Itu kontrak kerja. Okey. Next adalah kontrak tada, iaitu perkhidmatan. Okey, perkhidmatan ni yang selalu ada jumpa. Khidmat
sebagai khidmat yang diberikan dengan cara tenaga ataupun menggunakan kemahiran untuk mendapatkan upah. Contoh, lihat ni, yang ni cleaning. Okey, proses cleaning, makcik-makcik cleaning tu kan. Makcik cleaner tu kan. Okey, makcik-makcik tu, itu adalah kontrak. Tapi dalam proses iaitu kontrak perkhidmatan. Okey, so kita 3. Yang pertama, bekalan. Yang kedua apa? Apa dia yang kedua? Lepas bekalan, kerja. Okey, mari kita tengok balik. Apa? Saya dah terlupa dah. Okey, kontrak kerja. Bagus. Lepas kontrak kerja, okey, barulah kontrak perkhidmatan. Ingat 3 tu. Okey, next. Biasa soalan-soalan akan ditanya lah macam ni. Okey. Okey. There are no shortcuts. Shortcut? Only hard works. Train hard and be patient. Okay, it will be pay off. Betul. Tiada jalan sikat untuk kita berjaya. So, kita kena lalui dengan susah sekalipun. Okay. So, apa kaitan dengan sebab ni? Okay, sebab kita nak berjanji. Tiada apa-apa yang macam contoh kan orang bribe, macam orang apa panggil bribe tu. Bribe bahasanya orang panggil duit bawah meja kan. Okay. Selain daripada itu, sebenarnya kita kena tiada pun jalan singkat untuk kita berjaya. So sesuatu apa yang kita nak mesti mengikut kepada perjanjian-perjanjian yang telah kita jalankan telah dalam kontrak tersebut. Okey, ini soalan-soalan yang selalu ditanya. Apakah elemen terangkan ataupun apakah elemen kontrak? Ini yang pertama ialah tawaran. Tawaran ataupun cadangan, penerimaan, balasan, niat, rela tanpa paksa. Ni macam lagu pula ni. Okey, tak ada dia orang paksa-paksa pun. Sah di sisi undang-undang. Boleh dilaksanakan. You boleh buat kerja tu dan you boleh laksanakan kerja tu. Dan you berupaya, kapasiti, keupayaan. Kita contoh kita kata, kita ni duitnya ada RM10,000 je, tapi kita ambil projek yang berharga RM100,000. Mampu tak kita? Tak mampu. So, kita kena ambil projek yang mengikut kepada keupayaan kita sendirilah. Okay, so tujuan dan kepentingan kontrak dalam industri pembinaan. Yang pertama adalah untuk mengatasi masalah-masalah yang wujud kemudiannya. Tata cara kontrak binaan adalah rumit. Prosesnya mengambil masa yang agak lama. Yang seterusnya menentukan peranan tugas dan tanggungjawab pihak-pihak yang terlibat. Yang ketiga, ia memberi panduan kepada pihak-pihak yang terlibat di dalam melaksanakan pelaksanaan dan mentadbir projek-projek berkenaan. Okey. Pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak ni ada 3. Kena ingat. Yang pertama, klien. Yang kedua, konsultan. Yang ketiga adalah kontraktor. Ni kena ingatlah ni. C. Semua C. 3C. So, 3C tu apa? Pertama, klien. Yang kedua, konsultan. Yang ketiga, kontraktor. Okey. So, next. Klien ni, siapa ni? Klien ni. Okey, klien adalah majikan, iaitu pemilik. Okey. Klien merupakan individu atau badan yang menghendaki sesuatu projek dilaksanakan. Okey, tanggungjawab dia. Ni kena hafal ni. Kalau kata klien apa dia punya tanggungjawab? Yang pertama, menyediakan ringkasan projek berkaitan kehendak dan juga objektif. Ya, klien mestilah dia nak tahu. Contoh, saya nak buat shopping mall. Okey, shopping mall saya nak ni fokus kepada orang-orang VIP je. Contohnya kan. Jadi, dia kenalah letak sesuatu kedai tu semua yang macam VIP. Contoh, Bonia, Sambonia dan sebagainya kan. Okey, jadi barang-barang tu mahal. Orang-orang kampung yang makcik yang nak beli sayur tak ada kat kedai Bonia tu. So, dia dah fokus. Itu objektif dia. Okey, yang kedua adalah membuat bayaran kepada kontraktor bagi kerja-kerja yang telah dibina. Ialah, klien mesti ada duit. Dia mesti kena bayar. Okey, itu kontrak dia lah dalam kontrak nanti. Next adalah perundingan. Iaitu dipanggil juga oleh konsultan. Kumpulan ini terdiri daripada perunding-perunding profesional dari pelbagai disiplin yang diambil bekerja oleh pihak klien. Okey, tanggungjawab dia ni menyediakan reka bentuk bangunan, menyediakan plan, menguruskan dan menggeliarkan projek. Okey. Antaranya pihak perunding tersebut adalah arkitek, jurutera ukur bahan. Ini perunding. Arkitek landscape, pengurus projek dan lain-lain lagi. Ini dipanggil sebagai perunding, konsultan. Mungkin you orang akan jadilah bias.
you juga boleh jadi sebagai kontraktor. Dan you juga boleh jadi sebagai klien. Mana-manalah tempat you bekerja. So, kontraktor ni orang yang buat kerja. Pihak menjalankan kerja-kerja pembinaan secara fizikal berdasarkan kepada dokumen kontrak yang telah disediakan oleh kumpulan mereka bentuk. Daripada konsultan tadi, perunding tadi, diberikan kepada kontraktor untuk bekerja secara fizikal. Tanggungjawab dia adalah yang pertama, memastikan kerja-kerja pembinaan mengikut spesifikasi masa dan kos yang telah ditetapkan. Okey, mereka perlu menyediakan anggaran yang tepat perancang dan penjadualan pembinaan. Okey, pendaftaran kontraktor ni, semua kontraktor sama ada tempatan atau asing perlu berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB). So, you all pun mesti kena juga kan lepas ni. Sebelum you pergi KLI, mesti kena ada green card. Itu you kena ambil awal-awal lah. Senang untuk you masuk ke industri, latihan industri nanti. Okey? Okey, pendaftaran kontrak. Okey, adik-adik boleh lihat sendirilah. Dia ada beberapa kategori, G1 hingga G7. Okey, kita ada bangunan, awam, mekanikal dan juga elektrikal. Ni adalah pengkhususannya. Okey. Next adalah ini adalah sijil-sijil. Sijil-sijil CIDB. Sekiranya untuk melakukan untuk kita akan ada sijil tu mengikut kepada kategori-kategori. Dan setiap kali projek terima tu dia ada kategori yang untuk dia siapa yang boleh dapat projek tersebut, mengikut kepada kategori tersebut lah. Okey, ini juga sijilnya daripada bahagian pembangunan kontraktor dan usahawan. Okey, quote motivation lagi. 2 things to remember: don't make decision when you angry, and don't make promise when you happy. Jangan kita buat sesuatu perjanjian bila kita ni marah sangat. Okey, dan juga jangan kita melakukan perjanjian masa kita gembira, sebab kadang-kadang itu terlampau emosi menyebabkan kita tak terkawal di akal. Masa tu kita rasa kita okey, tapi bila itu tidak dapat. So make it rational okey. Kenapa? Sebab kita nak tengok kepada prinsip kontrak. Kita ni bila gembira beria, kita nak kata okey saya boleh buat, okey saya boleh buat. Tapi akhir-akhir sekali tak boleh buat rupanya. Okey. Kita go ke next. Okey. Elemen kontrak. Apa elemen kontrak ni? Soalan ni selalu disoal, adik-adik kena hafal, okey? Okey, yang pertama adalah tawaran cadangan. Okey, yang kedua adalah penerimaan. Lepas kita dah penerimaan, kena ada balasan. Okey, bila lepas kita dah balas, kita mesti kena ada niat, intention untuk melakukan kerja tersebut. Yang seterusnya, nombor 5 adalah rela tanpa paksa. Tak ada siapa yang paksa you untuk masuk ke dalam kontrak tersebut. Okey, nombor 6, sah di sisi undang-undang. Okey, nombor 7 adalah boleh dilaksanakan. Pastikan you all bila dah masuk ke kontrak tu, pastikan you boleh laksana. Jangan tiba-tiba last minute, tak mampu saya nak laksanakan, tak cukup, tak sempat. Banyak sangat masalahnya kan. So, yang seterusnya, kapasiti keupayaan. Pastikan you all mesti upaya dan berupaya untuk melaksanakan projek tersebut. Dan lepas tu baru kita boleh valid, enforce the agreement. Okey, tawaran cadangan. Adik-adik boleh baca, saya akan terangkan secara ringkas sahaja. Tawaran cadangan ni, iaitu satu pengakuan atau persetujuan yang dibuat dengan hasrat untuk mewujudkan hubungan. Okey, so ini adalah cadangan daripada klien. Daripada awal-awal lagi, dia dah nak buat persetujuan untuk berhasrat untuk melakukan perhubungan, iaitu perjanjian tersebut. Okey, next. Yang kedua adalah penerimaan. Okey, pengakuan persetujuan daripada tawaran dikemukakan tanpa ada syarat-syarat tambahan. Okey, balasan. Okey, balasan adalah imbuhan, faedah atau keuntungan atau sebaliknya yang akan diperolehi atau dinikmati oleh pihak yang berkontrak. Maksudnya win-win. Dia buat kerja, kontraktor buat kerja, klien pun bayar duit. Itu balasan lah. Okey, next. Niat. Okey, pihak yang terlibat mestilah mempunyai niat atau hasrat untuk sama-sama menjalin kontrak yang sah di sisi undang-undang. Okey. So, yang ni adik-adik boleh baca sendiri. Okey, simple-simple. So, itu yang niat. Maksudnya bila kita dah dapat balasan, kita kena niat untuk buat kerja tu. Jangan kata kita nak menipu, tidak. Okey, tapi ada juga kes-kes yang begitulah.
Next adalah rela tanpa dipaksa. Okey, iaitu persetujuan dalam perjanjian dibuat dalam keadaan merelakan tanpa ada unsur-unsur paksaan. Okey, pihak-pihak yang ingin mewujudkan hubungan kontrak mestilah dengan kerelaannya sendiri tanpa ada paksaan, pengaruh tak wajar atau ancaman daripada mana-mana pihak. Maksudnya tak ada orang paksa pun. You nak ambil, you tak ada orang paksa untuk you ambil lah, nanti you tak harga murah, harga mahal daripada air basuh nanti you dapat commission. Biasanya banyak sangat kes yang begitu. Okey, so harap-harap tidak berlaku macam ni lah. Kalau adik-adik lepas ni masuk ke alam pekerjaan, sekiranya berlaku macam ni, elakkan lah. Okey, dan cakap je baik-baik, kata saya minta maaf, saya tak dapat nak komit dalam kontrak tersebut. Okey, kalau you rasa boleh, teruskan. Okey, sah di sisi undang-undang. Kontrak yang diwujudkan mestilah tidak bertentangan dengan mana-mana peraturan atau undang-undang di mana ia tertakluk. Kontrak yang menjurus kepada perkara-perkara yang mengalahi undang-undang adalah tidak sah dan tidak boleh dikuatkuasakan di mahkamah. Okey. Next, sah lagi di sisi undang-undang. Tujuan sesuatu kontrak yang tidak sah adalah dilarang oleh undang-undang, akan mengecewakan peruntukan mana-mana undang-undang. Okey, dan merupakan fraud, penipuan lah. Okey, berniat untuk memperdaya. Memang dia ni awal-awal lagi dia nak tipu. Okey. So mendatangkan untuk melibatkan bencana atau harta orang lain. Maksudnya penipuan lah. Okey, tidak bermoral atau bertentangan dengan muslihat awam. Kalau macam contoh dia buat sesuatu perkara yang buat macam dia dah niat dah nak buat perkara yang tidak bagus dalam projek tersebut. Macam gitu. Okey, dan nombor 7 adalah boleh dilaksanakan. Kemampuan pihak yang berkontrak untuk melaksanakan tanggungjawab masing-masing seperti yang terkandung dalam kontrak. Okey, kontrak yang kabur atau pelaksanaannya tak pasti adalah tidak sah dan tidak boleh dikuatkuasakan di mahkamah. Maksudnya pastikan you boleh laksanakan projek tersebut. Okey, next. Nombor 8, kapasiti dan keupayaan. Pihak yang berkontrak berkeupayaan untuk melaksanakan kontrak dari segi fizikal dan juga undang-undang. Ni adalah syarat-syarat. Cuba lihat ni ya. Pihak-pihak berkontrak mestilah memenuhi syarat tersebut berikut, iaitu dewasa menurut undang-undang, okey, berakal sempurna semasa membuat kontrak. Ni macam berakal lah. You buat masa you sign tu, jangan you masa tu you tak berakal. Okey. Yang ketiga, tidak hilang kelayakan daripada membuat kontrak. Tiba-tiba contoh kita dah habis tarik luput sijil ke dan sebagainya lah. Okey. So kita boleh renew benda tu. Okey. Next. Quote motivation lagi. Sometimes we tested not to show our weakness. Okay. But to discover our strengths. Kadang-kadang kita ni diberikan ujian bukan untuk menunjukkan kelemahan kita, tetapi dia nak discoverkan kita punya kekuatan yang ada dalam diri kita tu. Betul tak? Kita tak perasan sebenarnya. Kadang-kadang kita, aku selalulah ada masalah macam ni kan. Tapi sebenarnya itu sebenarnya Tuhan nak tunjukkan kita ada kekuatan yang ada dalam diri kita sebenarnya. Okay? Okay. So kita pergi kepada pembentukan kontrak binaan. Kadang-kadang binaan kontrak-kontrak ni adalah agak berat lah. Macam contoh nak buat bangunan yang tertinggi lebih daripada KLCC contohnya kan. Itu sukar tak nak buat tu, bukan senang nak buat. Jadi sebenarnya kadang-kadang orang kata tak pernah lagi orang buat projek macam ni, tapi you buat projek macam ni, kita rasa dah stress dah kat situ. Sebenarnya bukan itu menunjukkan kelemahan kita, tetapi untuk discoverkan kita punya kekuatan yang ada dalam company kita tu. Macam itu. Yang pertama, pembentukan konsep binaan. Yang pertama, klien ni akan berikan brief, project brief. Dia akan beritahukan apa yang objektif yang dia nak buat. Lepas tu barulah kerja feasibility. Ini biasanya design-design ni kerja-kerja adalah daripada konsultan, iaitu arkitek, juru ukur bangunan dan sebagainya. Okey, dah design semua ni. Lepas design dia akan buka tender. Lepas kita buka tender, dah settle tender ni, baru pergi ke letter acceptance. Maksud dia dah pilih mana satu kontraktor yang dia nak. A, B, C, D. Saya suka C. Okey. Yang seterusnya barulah buat projek pembinaan. Okey, dan kat sini lepas pada tu baru kita dapat certificate of practical completion. Kita akan dapat satu certificate dan juga certificate of fitness. Okey, then lepas tu barulah kita hand over commission and hand over. Okey, ini kita akan dapat
satu lagi certificate, iaitu Certificate of Completion. Maksudnya kita dah selesaikan semua kerja-kerja tersebut sehingga selesai, habis pulang kunci saja. Okey. Okey, kita pergi ke slide seterusnya. Okey, hubungan elemen kontrak dalam kontrak binaan. Okey, dia ada 8 elemen. Okey, ini penting lah sebab ini biasa akan masuk dalam final ataupun test lah. Okey, tawaran. Tawaran yang pertama adalah elemen tawaran. Harga tender yang ditawarkan oleh kontraktor dalam borang tender. Okey, yang kedua penerimaan. Majikan bersetuju, iaitu klien. Klien bersetuju dengan harga yang ditawarkan oleh kontraktor dan surat setuju terima tender dikeluarkan. Okey, balasan pula. Majikan membayar kerja-kerja yang telah dilaksanakan oleh kontraktor. Okey, bayaran kemajuan kerja bergantung kepada kemajuan kerja lah. Contoh 10% daripada kerja tersebut siap. So, dia akan bayar 10% dan seterusnya lah. Bergantung kepada kontrak lah. Okey, niat. Majikan berhasrat untuk melaksanakan kerja-kerja pembinaan dan mengadakan hubungan kontrak dengan pihak pembinaan. Yang seterusnya adalah rela tanpa paksa. Okey, pihak yang berkontrak bersetuju dengan maklumat di dalam dokumen tender tanpa ada paksaan ataupun ancaman daripada mana-mana pihak. Okey. Dan yang keenam adalah sah di sisi undang-undang. Syarat-syarat kontrak tidak bertentangan dengan mana-mana peraturan atau undang-undang penggunaan borang kontrak setara seperti JKR 203A dan juga borang PAM lah. Okey, nombor 7 adalah boleh dilaksanakan. Pihak yang berkontrak mampu melaksanakan tanggungjawab masing-masing seperti yang terkandung di dalam kontrak. Yang ke-8, kapasiti keupayaan. Kelayakan pihak berkontrak dipenuhi seperti sebagaimana yang dinyatakan di dalam iklan tender. Next, ni adalah borang-borang tender. Okey, ni adalah ada 5 borang tender. Ini sangat penting. You all mesti kena hafal. Okey, borang pertama adalah borang kontrak JKR 203 yang digunakan oleh Jabatan Kerajaan, terutamanya JKR. Ni kerap kalilah digunakan. Yang kedua adalah borang kontrak PWD Form DBT ataupun kontrak reka dan bina atau tengki. Okey. Nanti kita akan ceritakan berkaitan tengki kontrak next bab chapter. Okey. Yang ketiga adalah borang kontrak PAM. Okey, diterbitkan oleh Pertubuhan Arkitek Malaysia. PAM ni maksudnya Pertubuhan Arkitek Malaysia, di mana ia sering digunakan oleh pihak-pihak swasta lah, konsultan. Yang seterusnya nombor 4 iaitu borang FIDIC. Okey, Federation International Dis Engineers Council, yang digunakan untuk projek-projek antarabangsa. Okey, yang terakhir adalah borang JCT, iaitu Joint Contract Tribunal, dan ICE, Institute of Civil Engineer, yang lebih sesuai digunakan untuk projek-projek kejuruteraan awam. Okey. Next, ini adalah contohlah standard form untuk yang ni bagi pihak public sector ataupun kerja-kerja yang melibatkan pihak kerajaan lah. Okey, next adalah PAM agreement. Okey, next adalah CIDB. Ni CIDB lah. Okey, for private sector building works. Okey, kelebihan borang kontrak setara ni ada 4, iaitu borang kontrak ini telah dipersetujui dan diperakui oleh semua pihak yang terlibat dalam industri pembinaan. Okey, seperti badan-badan profesional, pertubuhan kontraktor, pembekal dan juga majikan lah. Ia selaras dan lebih adil kepada dua-dua pihak. Win-win situation lah. Maksudnya yang ni dapat apa, yang ni buat kerja, yang ni bayar. Macam tu. Sama-sama memerlukan dan mengikut kepada memenuhi kontrak masing-masing. Yang ketiga adalah borang kontrak PIY telah digunakan dengan meluas di dalam pelbagai jenis kontrak binaan, sama ada projek bangunan ataupun kejuruteraan awam. Yang seterusnya adalah borang kontrak PIY juga merangkumi semua aspek pentadbiran kontrak dan pelaksanaan pembinaan. Next, pelepasan kontrak. Ni nak sampai terakhir dah kita ni ya.
Okey, bila kita nak lepaskan kontrak ni, okey, pihak-pihak berkontrak menjadi bebas dari melaksanakan tanggungjawabnya. Mungkin masa kita tengah buat projek tu ada masalah tiba-tiba. So kita ada prosedur iaitu pelepasan kontrak. Semua hak terhapus. Okey, caranya pelaksanaan, yang pertama pelaksanaan dengan mengumpulkan janji kontrak tamat. Mestilah kena settlekan dulu janji-janji yang telah kita laksanakan mengikut kepada apa yang kita kontrak dalam perjanjian tersebut. Yang kedua adalah persetujuan. Kedua-dua pihak mesti bersetuju memutuskan hubungan undang-undang. Ni ada dia punya perjanjian kan. Okey, yang ketiga operasi undang-undang. Tamat tempoh kontrak dan muflis. Ni ada berkaitan tentang undang-undang. Yang ketiga, kekecewaan atau kemustahilan. Okey, dikecewakan oleh sesuatu menjadi mati, terhapus elemen kontrak. Maksudnya dia ada dalam sepanjang dalam proses projek tersebut ada berlaku kekecewaan. Okey, yang seterusnya adalah kemungkinan kontrak. Sekiranya ada berlaku penipuan dan kemungkinan projek, mestilah kena jadi proses kontrak ni terus terbatal lah serta-merta. Okey, berlaku apabila gagal atau enggan melaksanakan obligasinya, gagal dalam melakukan kerja-kerjanya. Yang seterusnya melakukan dengan tidak sempurna. Macam contoh, kalau buat kerja sepatutnya lengkap. Contoh tiba-tiba dia kata, kenapa sini ada 4 lampu sepatutnya, tapi dia buat 3 ataupun 2. So projek itu tidak lengkap lah. Okey, kemungkinan kontrak. Okey, menunjukkan niat yang tidak melaksanakan obligasinya sebelum masa pelaksanaan. Maksudnya dia dah intention, kita nampak dah dia macam tak boleh je buat kerja ni. So ini adalah kemungkinan kontrak yang sering-sering berlaku lah. Okey, this is assignment alerts. Ini adalah assignment pertama you all. Okey, 10 markah. Ni nombor 1 tau. Okey, assignment kontrak ni hantar kepada saya dalam bentuk soft copy, dalam bentuk PDF di sistem Otter, bahagian individual assignment. Hantar sebelum 18 hari bulan 10 2020 jam 5 petang. Dia buat hantar markah separuh je. Okey, perhatian, hantar dalam bentuk PDF ya. Okey, ini adalah soalannya, 3 soalan ni. Yang pertama, bincangkan 5 sebab kegagalan kontraktor untuk menyiapkan projek pembinaan. Okey. Yang kedua, bincangkan 5 kepentingan pemahaman mengenai undang-undang. Yang ketiga, setelah anda tamat pengajian, anda bercanang untuk membuka sebuah syarikat pembinaan. Jelaskan langkah-langkah yang perlu anda ambil untuk mencapai cita-cita tersebut. So, adik-adik semua jawab 3 soalan ni. So buat dalam bentuk PDF. So boleh hantar. Pastikan dalam assignment you mesti ada kena nama, station daripada mana, subjek, kod subjek apa, dan tulis kat dalam depan tu tulis situ assignment 1. Kadang-kadang you all ni bercampur-campur hantar. So tulis assignment 1, nama you, station daripada mana, nama saya, dan itu saja. So, jawapan-jawapan inilah. Okay, so terima kasih. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.